Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 menjadikan Petronas Gas Sdn Bhd sebagai rujukan kami bagi membincangkan 3 perkara. Yang pertama adalah kepentingan dalam usaha sama. Yang kedua, penyata ahli tunai disatukan. Dan yang ketiga, kesan tukaran kadar mata wang asing. Hai, saya Nur Fazlina binti Muhammad Selamat dan bernombor matrik A173443. Saya akan meneruskan perbincangan berkaitan kepentingan dalam usaha sama. Menurut MFRS 11 Para 4, persetujuan bersama memerlukan dua atau lebih pihak menjalankan aktiviti ekonomi yang tertakluk kepada kawalan secara bersama. Manakala Para 5 pula menyatakan pengaturan bersama mempunyai dua ciri berikut. Yang pertama ialah kesemua pengusaha terikat kepada persetujuan bersama. Dan yang kedua, persetujuan berkontrak memberikan kawalan bersama kepada dua atau lebih pihak kepada persetujuan itu. Berdasarkan rajah berikut, Petronas Gas telah menjalankan usaha sama bersama Kimanis Powder Sdn Bhd, Kimanis O&M Sdn Bhd, Pengerang Gas Solution Sdn Bhd dan Industrial Gas Solution Sdn Bhd. Kawalan bersama merupakan perkongsian kawalan pengaturan yang dipersetujui secara berkontrak yang wujud apabila keputusan mengenai aktiviti yang relevan memerlukan persetujuan sebulat suara daripada pihak yang berkongsi. Petikan menunjukkan 4 syarikat yang mempunyai kepentingan tetapi hanya 3 daripadanya memiliki kepentingan lebih 50%, iaitu sekiranya ia lebih daripada 50%, ia merupakan syarikat subsidiari. Tetapi, petikan ini pula menyatakan walaupun kumpulan mempunyai lebih daripada 50% pemilik dalam kepentingan equity entiti ini, kumpulan telah menentukan bahawa ia tidak mempunyai kawalan tunggal ke atas entiti ini memandangkan keputusan strategik dan kawalan yang berkaitan aktiviti entiti ini memerlukan persetujuan sebulat suara oleh semua pemegang saham. Seterusnya adalah berkaitan pelaburan dalam usaha sama. Menurut MFRS 11 Para 24, pengusaha bersama hendaklah mengiktiraf kepentingannya dalam usaha sama sebagai pelaburan dan perlu mengakaunkan pelaburan dengan menggunakan kaedah ekuiti selaras dengan MFRS 128. Melainkan jika entiti dikecualikan daripada menggunakan kaedah ekuiti yang dinyatakan di dalam piawaian. Kaedah ekuiti menurut MFRS 128 Para 10 menyatakan kaedah ekuiti pada pengiktirafan awal pelaburan dalam syarikat bersekutu atau usaha sama diiktiraf pada kos dan amaun di bawah diselaraskan untuk mengiktiraf perkongsian pelabur ke atas untung atau rugi pemegang pelaburan selepas tarikh pengambil alihan. Perkongsian pelabur ke atas untung atau rugi penerima pelaburan diiktiraf dalam untung atau rugi pelabur. Petikan menunjukkan penyata kewangan disatukan yang mempunyai pelaburan dalam usaha sama dalam Nota 5. Di dalam Nota 5, ia menunjukkan bahawa kos pelaburan yang terlibat dalam usaha sama dan menyatakan pelaburan tersebut adalah di atas kos. Petikan ini menunjukkan penyata untung atau rugi disatukan yang menunjukkan perkongsian keuntungan dalam usaha sama bagi Petronas pada tahun 2020 adalah sebanyak 159,788,000, manakala pada tahun 2021 adalah sebanyak 157,132,000. Saya Izan Zuani binti Rosli, nombor matrik A175013 akan membentangkan tentang MFRS 11 Para 11, di mana sesuatu pengaturan boleh menjadi pengaturan bersama walaupun tidak semua pihak mempunyai kawalan bersama ke atas entiti, di mana kita boleh lihat Petronas Gas Berhad mempunyai kawalan bersama terhadap Kimanis Power Sdn Bhd kerana peratus pegangannya 60%, tetapi NRG Konsortium Sabah Sdn Bhd tidak mempunyai kawalan bersama kerana peratus pegangannya bawah 50%, iaitu 40%. Seterusnya MFRS 11 Para 13 dan Para 19, di mana Para 13, jika fakta dan keadaan berubah, entiti akan menilai semula sama ada masih wujud kawalan bersama terhadap pengaturan ini. Dan Para 19, sekiranya fakta dan keadaan berubah, entiti akan menilai semula sama ada jenis pengaturan bersama telah berubah ataupun tidak, di mana
jenis pengaturan masih usaha sama ataupun telah bertukar kepada operasi bersama. Seterusnya, pendedahan usaha sama dalam penyata aliran tunai. Mengikut MFRS 107 para 31, aliran tunai dari faedah dan dividen yang diterima dan dibayar hendaklah didedahkan secara berasingan. Setiap satu akan diklasifikasikan secara konsisten dari tempoh semasa ke semasa sama ada aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Di mana kita boleh lihat pada penyata aliran tunai Petronas Sdn Bhd, dividen untuk kawalan bersama diasingkan di bawah aktiviti pelaburan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syazani binti Muhammad Zaini, nombor matriks A173872. Saya akan menerangkan tentang penyata alir tunai Petronas Gas Berhad. Dan bagi penyata alir tunai, kita menggunakan MFRS 107, Statement of Cash Flow. MFRS 107 para 10 menyatakan bahawa penyata aliran tunai hendaklah melaporkan aliran tunai dalam tempoh yang dikelaskan mengikut aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan. Jadi, seperti yang kita dapat lihat, Petronas Gas Berhad telah mematuhi MFRS 107 para 10 ini dengan mengelaskan operating, investing dan financing activities mereka. Bagi aktiviti operasi, MFRS 107 para 18 menyatakan bahawa entiti hendaklah melaporkan aliran tunai daripada aktiviti operasi menggunakan sama ada kaedah langsung ataupun kaedah tidak langsung. Petronas Gas Berhad telah menggunapakai kaedah tidak langsung dalam penyediaan penyata alir tunai disatukan, iaitu mengikut MFRS 107 para 18B. Berikut merupakan bahagian aktiviti operasi penyata alir tunai Petronas Gas Berhad bagi syarikat dan kumpulan. Petronas Gas Berhad telah mematuhi MFRS 107 para 31 dan para 35. Para 31 menyatakan bahawa aliran tunai daripada faedah dan dividen yang diterima dan dibayar hendaklah setiap satu didedahkan secara berasingan. Setiap satu hendaklah diklasifikasikan mengikut cara yang konsisten dari satu tempoh ke satu tempoh sebagai sama ada aktiviti operasi, pelaburan atau pembiayaan. Para 35 pula adalah berkenaan cukai dibayar, di mana aliran tunai yang timbul dari cukai atas pendapatan akan didedahkan secara berasingan dan akan diklasifikasikan sebagai aliran tunai dari aktiviti operasi kecuali ia dapat dikenalpasti secara khusus dengan aktiviti pembiayaan dan pelaburan. Para 28 menyatakan bahawa keuntungan dan kerugian tidak direalisasi yang timbul daripada perubahan dalam kadar pertukaran mata wang asing bukanlah aliran tunai. Walau bagaimanapun, kesan perubahan kadar pertukaran ke atas tunai dan kesetaraan tunai yang dipegang atau yang perlu dibayar dalam mata wang asing dilaporkan dalam penyata aliran tunai untuk menyelaraskan tunai dan setara tunai pada awal dan akhir tempoh. Para 33 pula menyatakan bahawa faedah yang dibayar dan faedah serta dividen yang diterima biasanya diklasifikasikan sebagai aliran tunai operasi untuk institusi kewangan. Seterusnya, aktiviti pelaburan dan pembiayaan. Petronas Gas Berhad telah menggunapakai MFRS 107 para 21 yang menyatakan bahawa entiti hendaklah melaporkan secara berasingan kelas utama penerimaan tunai kasar dan pembayaran tunai kasar yang timbul daripada aktiviti pelaburan dan pembiayaan kecuali setakat aliran tunai yang diterangkan dalam perenggan 22 dan 24 dilaporkan pada asas bersih. Berikut ialah bahagian aktiviti pelaburan dan pembiayaan penyata alir tunai Petronas Gas Berhad bagi syarikat dan kumpulan. Syarikat juga telah mematuhi MFRS 107 para 38 yang menyatakan bahawa entiti yang melaporkan kepentingannya dalam syarikat bersekutu atau usaha sama menggunakan kaedah equity memasukkan dalam penyata aliran tunainya tentang aliran tunai yang berkenaan dengan pelaburannya dalam syarikat bersekutu atau usaha sama dan pengagihan dan pembayaran atau penerimaan lain antara entiti tersebut dan syarikat bersekutu atau usaha sama. Seterusnya, berdasarkan para 34, dividen dibayar Petronas Gas Berhad diklasifikasikan sebagai alir tunai aktiviti pembiayaan kerana ia adalah kos bagi mendapatkan sumber kewangan. Berdasarkan para 17D pula, pembayaran balik tunai amaun yang dipinjam oleh Petronas Gas Berhad diklasifikasikan sebagai alir tunai aktiviti pembiayaan. Seterusnya, para 39 menyatakan bahawa aliran tunai agregat yang timbul daripada memperoleh atau kehilangan kawalan ke atas subsidiari atau perniagaan lain hendaklah dibentangkan secara berasingan dan diklasifikasikan sebagai aktiviti pelaburan. Para 45 pula menyatakan bahawa entiti perlu mendedahkan komponen tunai dan setara tunai dan menunjukkan penyesuaian amaun tersebut di dalam penyata aliran tunainya dengan item berkenaan yang sama dengan yang dilaporkan di dalam penyata kedudukan kewangan. Petronas Gas Berhad telah membuat pendedahan komponen tunai dan setara tunai di nota kepada penyata kewangan dan item berkenaan adalah sama seperti item yang dilaporkan dalam penyata kedudukan kewangan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafiq Syami bin Suhaimi bernama matrik A174840. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan topik kesan kadar pertukaran mata wang asing. Sebagai pengetahuan umum, MFRS 121 digunakan dalam operasi luar negara. Menurut para 9 hingga 14 menerangkan tentang penentuan mata wang fungsian. Selain itu, para 20 hingga 37 dan 50 menterjemahkan item mata wang asing kepada mata wang fungsian dan melaporkan kesan kepada penterjemahan tersebut. Seterusnya daripada para 38 sehingga 50 iaitu menterjemah daripada mata wang fungsian kepada mata wang persembahan dan laporkan kesan kepada penterjemahan. Menurut daripada laporan tahunan Petronas tahun 2021, Petronas menggunakan mata wang ringgit Malaysia sebagai mata wang fungsian dalam penyata kewangan. Penyataan tersebut mematuhi para 9 hingga 14 MFRS 121 seperti yang saya telah beritahu sebentar tadi. Selain itu, Petronas juga menggunakan mata wang persembahan daripada para 39 iaitu menyatakan bahawa aset dan liability Petronas pada kadar penutup pada tarikh penyata kedudukan kewangan. Selain itu, perlu semua perbezaan pertukaran diiktiraf dalam lain pendapatan komprehensif. Seterusnya kita akan beralih kepada penentuan mata wang berdasarkan MFRS 121. Menurut para 30, laba atau rugi atas item bukan kewangan diiktiraf dalam lain pendapatan komprehensif iaitu OCI, maka sebarang komponen pertukaran daripada laba atau rugi perlu diiktiraf dalam OCI. Jika laba atau rugi atas item bukan kewangan diiktiraf dalam untung rugi, maka sebarang komponen pertukaran daripada laba atau liability, laba atau rugi perlu diiktiraf dalam untung atau rugi. Selain itu, para 52 menyatakan bahawa amaun perbezaan pertukaran yang diiktiraf dalam untung rugi kecuali perbezaan pertukaran daripada instrumen kewangan yang diukur pada nilai saksama melalui untung rugi selaras dengan keperluan FRS 139 dan perbezaan pertukaran bersih yang diiktiraf dalam OCI dan terkumpul dalam komponen berasingan equity dan penyesuaian baki awal dan akhir. Berdasarkan lampiran penyata kewangan disatukan dalam syarikat Petronas, kita dapat lihat bahawa pada item net movement from exchange differences iaitu sebanyak RM7526. Item dalam penyata tersebut menunjukkan Petronas mengikuti para 30 dalam MFRS 121 iaitu laba atau rugi item bukan kewangan dalam OCI. Selain daripada itu, berdasarkan nota kepada perekonomian iaitu pada bahagian untung operasi, kita dapat lihat bahawa terdapat item yang menunjukkan perbezaan pertukaran yang diukur melalui untung rugi. Melalui pendedahan dalam penyata tersebut, Petronas mengikuti para 52 dalam MFRS 121. Kesimpulannya, syarikat Petronas Sdn Bhd telah mematuhi ketiga-tiga MFRS di mana yang pertama, MFRS 11 iaitu mematuhi prinsip pelaporan kewangan dalam usaha sama bagi menjaga hak dan kepentingan syarikat. Dan yang kedua, MFRS 107 di mana mematuhi akta, piawaian dan peraturan dalam penyediaan penyata ahli tunai. Dan yang terakhir, MFRS 121 di mana mengambil kira urus niaga mata wang asing dalam penyata kewangan dan menterjemahkan penyata kewangan dengan mata wang pelaporan. Yang kedua, memenuhi keperluan pelaporan dan pendedahan piawaian perekonomian. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.